Bernama Radio 24 12 minit tengah hari. Kita nak bercakap Ji mengenai tabiat ni Ji. Tabiat apa kalau dalam bijak wang? Tabiat melabur. Sekali lagi kita bersama dengan Dr. Niki Syuhada. Dan hari ini Dr. Niki bawa dua tetamu, pelabur dan juga perunding keuangan. Assalamualaikum Dr. Niki. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam ceria, salam bijaksana, bijak sini. InsyaAllah dapat bijak menguruskan kewangan kita supaya sejahtera di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Okey, dan bercakap mengenai tajuk kita tabiat melabur ni, macam mana boleh timbulnya idea untuk kita kongsikan topik hari ini? Ya, kan rata-rata tahun 2014 ni kita sering mendengar keluhan-keluhan daripada ramai orang daripada berbagai usia bahawasanya duit sekarang dah tak rasa macam banyak dah rasa sempit dan banyak yang rasa kesempitan untuk mengagih-agihkan perbelanjaan dan juga ramai yang rata-rata berkata tak boleh menabung jadi ada juga yang boleh menabung. Jadi daripada situ kita rasa lebih baik kita bincangkan sebenarnya tabiat saja yang membuatkan kita antara boleh menabung dengan tidak boleh menabung. Jadi topik kita hari ini iaitu tabiat melabur. Anda juga boleh berkongsi soalan ataupun pendapat bersama kami 0326927939. Semalam Dr. Niki ada baca surat khabar. Dan terpampang di hadapan sekali 2,500 bagi gaji seorang graduan yang tidak mencukupi. Bayangkan, tidak cukup. 2,500 gaji permulaan graduan yang bergraduat tidak cukup. Itu 2,500. Kalau yang tak sampai 2,000. Betul Jadi rata-rata di Kuala Lumpur ni jika berpendapatan satu isi rumah 3,000 kita anggap tidak mencukupi dan lebih-lebih lagi jika kita tidak pandai mengagih-agihkan atau menguruskan kewangan tersebut. Di mana kalau untuk bijak wang, saya masih berpendapat bahawa tak kira berapa banyak kita punya pendapatan, asalkan kita pandai mengagihkannya dan menguruskannya, saya masih berpendapat yang kita boleh menabung ataupun melabur walau banyak mana pun kita dapat sebenar-benarnya. Saya masih beranggapan jika kita dibayar RM1,000 pun, jika kita nak 1,000 daya kita boleh buat sebenarnya. Tak hendak 1,000 dalih. Betul. Saya masih berpendapat sedemikian. Jadi saya harap bagi pendengar-pendengar kita di luar sana, tak kiralah berapa gaji yang kita dapat hari ini, saya harap semua pun berkongsi pendapat sedemikian dengan saya untuk mengadakan juga pelaburan. Tidak kira banyak mana kita dibayar pada hari ini. Okey, bercakap mengenai tabiat melabur. Dr. Niki ada tetamu hari ini. Special hari ini, istimewa. Saya ada salah seorang daripada pelabur yang melabur dengan kami, dan juga kita ada Encik Syafiq di dalam studio pada hari ini. Jadi Encik Syafiq orangnya masih muda lagi, baru dalam 20-an baru, belum lagi 30-an. Sedikit banyak ni. Macam saya katakan tadilah, jika nak 1,000 daya, kerana dia ada satu kesedaran dia dan dia mempunyai tabiat. So mungkin Encik Syafiq boleh ceritakan pada kita, berkongsi tabiat-tabiat baik yang Encik Syafiq lalui sewaktu usia yang lebih muda dari sekarang. Bagaimana di usia yang muda ini Encik Syafiq sangat friendly untuk melabur. Pertama sekali nak tahu umur yang sebenar. 20 berapa? Saya umur 27. 27, muda lagi. 20-an tu terlalu umum kan? 27 tahun. Okey, boleh ceritakan bagaimana boleh menjadi seorang pelabur ataupun tabiat melabur ni, yang mana membuatkan Encik Syafiq juga boleh kenal dengan Dr. Niki? Okey, sebenarnya bagi saya beberapa pendapatan satu bulan tak penting bagi saya. Bagi saya yang paling penting sekali adalah disiplin. Disiplin untuk menyimpan lah. Sebab kita tak tahu pada bila kita akan gunakan kita punya pendapatan tu. So saya pada asalnya family lah yang didik saya untuk menabung sebenarnya daripada saya sekolah lagi. Yang betul-betul melabur dan menabung tu bila? Maksudnya ialah sejak sekolah tu, betul lah. Bila waktu dah bekerja, bila betul-betul ada pelaburan yang mungkin lebih menjamin?
Sebenarnya saya menabung ni bukan daripada saya sekolah. Semenjak saya belajar di universiti tadi. Okey. Sejak bila tu? Sejak tahun 2008. Okey. Itu mula melabur. Mula melabur. Pada peringkat awalnya berapa banyak yang dilabur tu? Menerusi apa? Pelaburan macam mana? Menerusi macam ASB kan. Ya. So mak saya masa saya kecil dulu, mak saya ada buka satu akaun ASB. So saya cakap dengan mak saya macam mana nak memperkembangkan lagi pelaburan tu lah. So dia kata kena menyimpan lah setiap bulan. Mula-mula tu berapa mak simpan? Mak simpan dulu pada mulanya sebulan RM100. RM100 banyak tu. Banyaklah tu. Maknanya dari 2008 kan. Jadi sekarang ni masih lagi melabur tapi mungkin lagi besar ke macam mana? Sekarang ni facilities yang ada pada bank sekarang ni dah berkembang pesat lah. So banyak kemudahan-kemudahan bank tawarkan kepada kita sebagai orang Malaysia. So dah membesar lah saya punya pelaburan dekat ASB tu. Takkan nak cakap pula Dr. Niki kan? Ya. Ya. Okay. Tapi boleh dapat yang gambaran bagus dia adalah tabiat itu telah diperkenalkan oleh ibu atau bapa. Ya, daripada dari sini kita kena lihat maknanya sebagai seorang ibu dan ayah hari ini kita kena betul-betul mendidik anak-anak kita. Sebab apa? Saya suka macam Syafiq katakan tadi, sebenarnya pendapatan tu pada dia bukanlah penting, kerana kalau nak melabur sebenarnya dah ada tabiat untuk melabur, boleh aja. Ya, jadi bagi kita yang susah melabur ni sebenarnya sebab tabiat itu tidak diperkenalkan daripada awal. Jadi yang itu perik sikit bila dah besar-besar ni baru kita nak mulakan melabur. Jadi kat sini tugas kita hari ini bukan sahaja membantu diri kita untuk melabur. Dan kalau kita jarang-jarang melabur atau belum pernah melabur, tidak punya tabiat melabur, memang perit, kita faham. Tetapi fikirkan juga untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita yang akan datang, pelapis-pelapis kita akan datang. Jika kita tidak paksa diri kita untuk buat hari ini, maka keluarga kita pun kita tak paksa. Jadi lama kelamaan tabiat itu tidak ada. Jadi hari ini kena memikirkan bagaimana kita nak memasukkan tabiat melabur dan menyimpan ini ke dalam isi rumah kita. Ya. Perlu dimulakan dari mana tu? Ya, kalau ikut saya daripada anak mula pandai bercakap, ya, saya telah mengenalkan anak saya kepada sistem menabung. Yang mana ada tabung-tabung dan sebagainya. Kita jelaskan pada dia ni tabung, dan kita jelaskan pada dia sistem untuk menyimpan wang seperti yang saya ajarkan sebelum ini. Sistem tarik duit itu untuk nak disimpan, ya. Contoh, bagi pendengar yang belum pernah mendengar formula Dr. Niki, iaitu jika dapat duit RM1, bahagikan dahulu, dan untuk mereka yang telah bekerja, tolak dulu zakat dan teks. Ya, kemudian bahagikan duit baki itu kepada dua, satu tangan kanan, satu tangan kiri. Tangan kanan bawa ke depan duit tu, bagi duit tu hidup, atau gunakan untuk berniaga, melabur, membeli insurans dan sebagainya. Tangan kanan. Tangan kiri tu yang tinggal, tolak untuk bagi beberapa sikit. Dari situ kurang-kurang 10%, dan hasil yang habis, yang baki tu, pakailah kalau nak pakai. Belilah apa yang nak dibeli. Ini memang saya ajarkan kepada kanak-kanak daripada mula dia boleh bercakap. Dia boleh memaham perbuatan dia itu. Saya dah mula inculcate the habit kepada mereka. Jadi harap-harap pendengar-pendengar kita dengar ini dari awal lagi kita memberitahu. Dan best dia bila kita keep on bagi tahu anak-anak kita ni disedarkan every time kita tazkirah, kita juga secara tak langsung saya pun kena menyimpan seperti yang saya menyuruh anak-anak saya buat. Kan? Jadi tahniah kepada Syafiq, kerana perbuatan dia ni, sikap dia, tabiat dia menyimpan ini daripada kecil ibunya telah menyemai, sehingga apabila dia berusia 27 tahun ini, pada dia menyimpan itu adalah sebahagian daripada perbuatan
perbelanjaan. Penyimpanan itu tak dirasa sebagai suatu core apa benda yang task kena buat So dia rasa seperti mesti kena simpan. Itu yang kita nak terjadi selepas ini kepada pelapis-pelapis kita yang akan datang. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Betul. Kan? Okay. Baiklah, kita nak kongsi banyak lagi, nak dapatkan tips-tips dari segi Tabiat melabur, itu tajuk kita dalam Bijak Wang hari ini bersama dengan Dr. Niki Syuhada dan juga tetamu di studio Encik Syafiq Narhamdan dan juga Puan Atikah Syahrudin, perunding keuangan. Anda juga boleh bersama kami 03-26927939 berkongsi pendapat, pengalaman ataupun ajukan soalan kepada 3 tetamu kita hari ini. Baik, Dr. Niki, soalan lagi belum diperkenal lagi. Saya juga ingin menyatakan tentang tabiat-tabiat ni tadi kan. Dari awal seelok-eloknya kita memperkenalkan wang itu dengan cara yang positif kepada anak-anak kita. Okey, kita jauhkan wang itu dicakapkan dengan nada-nada yang negatif. Umpamanya lah untuk tabiat-tabiat seperti kita kata duit ni susah nak dapat. Jadi kita dah menerapkan satu yang negatif kepada anak-anak tentang cara untuk mendapatkan wang. Atau kita kata wang ni tak bagus, atau kita kata orang kaya tu sombong dan sebagainya. Negatif-negatif elemen ini akan membuatkan anak-anak takut kepada wang atau takut untuk menguruskan wang kerana pada dia benda ni tak bagus. Jadi saya harapkan kita menggunakan wang dengan cara yang lebih bermanfaat dan mengenalkan wang dengan cara yang positif kepada anak-anak tentang apa gunanya wang ini dalam kehidupan kita. Betul. Sebelum kita perkenalkan tetamu kedua, kita ada Encik Harun dulu di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Encik Harun. Cik Harun, apa khabar? Alhamdulillah baik. Okey, saya nak kongsi 1-2 perkara lah. Yang sebenarnya saya tak setuju kata itu mungkin kajian lah 2,500 tak cukup. Sebab yang terpampang di akhbar semalam. Itu sebab dia ni lifestyle dia. Kalau 3 orang cukup sebenarnya. Betul lah kan, kita perlukan disiplin. Sebab saya sendiri, saya bermula dengan gaji dulu 1,500. Duduk di bandar baru kahwin. Alhamdulillah cukup. Dan yang kedua, dalam keluarga katalah dia keluarga berada, contohlah kan. Maksud saya, kereta boleh kongsi. Banyak kereta kat rumah, kalau 10 anak 10 kereta pun susah juga. Betul. Dan yang ketiga, kerajaan dah ada public transport yang terbaik. Gunakanlah. Betul. Jadi isu sebenarnya bagi saya itu semua dia nak joli sebenarnya tu. Dia tak gunakan betul-betul Dr. Niki punya ni saranan. Betul. Dan yang kedua, macam saya tak adalah menabung. Duit gaji saya memang habis. Sebab apa habis? Saya beli insurans yang ada takaful simpanan untuk hari tua. Dia tak banyak, 100-150 sebulan. Itu dah kira saya simpan. Jadi saya gunakan Dr. Niki punya cadangan. Sekarang ni dalam poket saya setiap minggu ada RM50 je. Bagi dua RM25, dulu RM500. Betul. Habis Dr. Niki macam-macam dia. Saya kata tak boleh dah. Saya kena simpan RM50 saja dalam poket. Rumah saya pun saya pastikan RM50, anak saya gaji RM5. Supaya tidak melampau kita berbelanja. Ni saya kata separuh untuk simpan, separuh untuk makan, saya kata. Betul. Gunakan half-half ni. Jadi saya kata, bagi saya tak setuju kalau kata 2,500 tak cukup. Kawan saya ramai. Sebenarnya sangat cukup. Jadi pemandu teksi pun alhamdulillah saya tengok rumah 5-6 biji. Cara pengurusan tu Dr. Niki sebenarnya. Memang ini betul. Ini muda-muda terus kereta Honda Civic. Memang tak boleh Dr. Niki. Betul Allah Rabbi, nak pakai baju 500. Allah. Tak apalah, ni saya punya pandangan lah. Betul. Terima kasih Cik Arun ya. Terima kasih banyak. Memang macam Syafiq katakan tadi, yang penting adalah disiplin kita. Yang seperti saya katakan tadi, berapa banyak pun kita dapat jika diuruskan dengan sempurna, maka boleh cukup dan boleh menabung untuk masa depan ya. Dan kita ada tetamu saya hari ini, iaitu Puan Atikah ya. Puan Atikah merupakan seorang perunding kewangan. Jadi sekarang ni Puan Atikah lah orang yang bertanggungjawab untuk membantu Cik Syafiq untuk naik level yang lebih tinggi, di mana membuat financial planning bersama dengan Puan Atikah. Ya, selamat datang Puan Atikah. Ya, terima kasih Dr. Niki sebab menjemput saya pada hari ini. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Encik Syafiq dan Puan Atikah kerana sudi berkongsi dengan kita. Jadi ada apa-apa yang Puan Atikah ingin nyatakan sewaktu rancangan? Okey. So
pertama kali terima kasih kepada saya punya investor ni, Encik Muhammad Syafiq ni. Saya diperkenalkan melalui seorang kawan. So yang berkata Encik Muhammad Syafiq ingin mengetahui produk-produk daripada bank kami. So bila bertemu first time tu macam tak percaya sebab terlalu muda. Tapi keinginan dia untuk menyimpan tu adalah tinggi. Adakah dia ni seorang yang berduit sangat ke ataupun biasa saja? Tahu juga. Okey, masa dapat kenalan tu title dekat name cardnya adalah seorang director company, tapi tak tahulah umur berapa masa tu. So bila jumpa sangat muda. So saya pun macam terkejut lah. Tapi bila saya terangkan, actually dia sangat berpengetahuan luas mengenai produk-produk daripada bank. Terutama sekali produk-produk macam insurance, unit amanah dan wasiat. Dan pada actually nak kata sebenarnya jatuh cinta kali pertama lah dengan klien ni sebab terlalu baik. And then first time saya berjumpa tu present, dia dah terus minat untuk melabur unit amanah dan juga wasiat. Banyak keinginan tu. Kerana ini adalah elemen-elemen penting dalam pengurusan kewangan. Dan juga saya nak ucapkan syabas pada Encik Syafiq kerana beliau telah pun berkahwin dan sekarang tengah menunggu untuk menimang cahaya mata. Jadi mungkin Encik Syafiq boleh beritahu sebagai seorang pelabur bakal menjadi ayah apakah lagi ke depan yang Encik Syafiq nampak dan bagaimana untuk meneruskan lagi pelaburan-pelaburan perancangan. Silakan. Saya buat masa sekarang ni, saya punya planning sekarang, saya ikut jejak mak dengan bapak saya lah. Cara mengajar anak sebagai menabung ni, yalah, berbelanja tu biarlah berpatutan. So daripada kecil kita kena didik anak kita supaya menabung. Melabur tu pada usia kecil ni mungkin agak susah sikit lah. Pada mulanya biarlah menabung dulu. Dan kemudian apabila telah pandai, dia boleh mula mengenal berbagai-bagai lagi produk-produk yang ada di luar sana untuk mengembangkan pelaburan dan untuk menjamin kesihatan, kita panggil kesihatan ekonomi satu keluarga kita menerusi perancangan kewangan dan pelaburan yang bijak. Apa yang dilaburkan ataupun dikembangkan lagi untuk pelaburan yang telah dilakukan oleh Cik Syafiq bersama dengan Puan Atikah? Cik Syafiq ada lump sum of money, duit. So dia mencari pelaburan yang boleh memberikan keuntungan dari segi Islamik. So dia jatuh cinta dengan kita punya dana-dana Islamik yang memberikan keuntungan 15% ke atas. Dan Cik Syafiq pun dah bagi tahu dekat saya yang dia nak letak duit ni for long term, jangka masa panjang. Sebab bila jangka masa panjang tu akan nampak lebih banyak pertumbuhan pada duitnya tu. Boleh tak kita tahu berapa banyak langsam tu dan juga ataupun mungkin dari segi jaminan lah kan, nak bagi semangat ni dekat orang ni. Mungkin ada juga mereka yang seusia dengan Encik Syafiq tapi masih lagi tercari-cari kat mana tempat nak melabur, tempat yang sah supaya mereka tidak melaburkan duit yang ada lamsam katanya pasti jumlah yang besar kepada tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Sebenarnya kan macam semalam saya sendiri membawa seorang pelabur yang muda berusia 24 tahun yang ingin melabur dan sebenarnya dia tidak pernah pun sebenarnya pergi ke bank dan mengetahui produk-produk bank. Dia tidak pernah tahu. Jadi saya bawa dia ke satu institusi kewangan dan di sana kita boleh lihat tahu dia ada macam TV screen tu, kemudian dia keluar dia punya produk-produk tu, dia berbual lah saving account, kalau letak berapa kita boleh dapat 0.04% satu tahun. Kemudian ada satu lagi produk dia naik lagi, kemudian dia tulis 0.34% setiap tahun. Dia ada berbagai-bagai sebenarnya di bank. Jadi di situ saya memberi pengenalan kepada pelabur yang muda ini yang tidak pernah sebenarnya menjejakkan kaki ke bank dan tidak pernah melihat bahawasanya jika pelaburan itu diletakkan ada pulangan yang akan diberikan oleh bank kepada kita. Tak tahu yang kita tahu pergi simpan duit, normal sahaja kita tahu letak duit, kemudian kita ambil duit kat ATM, mungkin orang bayar duit kita, duit gaji, masuk melalui e-bank, kita pergi kat ATM, kita ambil duit, kita belanja dan itu je putaran harian yang kita lalui. Lalunya banyak orang hanya mengetahui setakat itu dan mereka tidak masuk ke dalam bank
untuk melihat sendiri purata berapa banyak bank akan bayar kembali dan adakah ianya syariah atau tidak dan sebagainya. Di sinilah khidmat khas daripada perunding-perunding kewangan, di mana perunding-perunding kewangan sendiri menyediakan perkhidmatan VIP kepada customer. Mereka pergi berjumpa dengan customer untuk memberi ilmu tersebut supaya customer lebih faham apa yang boleh dapati dengan lebih baik. Okey. Kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan pelaburan Islamik itu, tapi kita terima pemanggil dulu. Kita bersama Encik Azmi. Hello. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, Dr. Leki. Ya, saya ada pelaburan ESP. Ya. Dan saya nak minta pandangan Dr. Leki. Kita tahu kerajaan sekarang ini telah mengadakan pelbagai tagar ESP, Dr. Leki. Ya. Ada SW-nya, ada S2020 dan terbaru pun yang Perdana Menteri lancarkan ini. Jadi saya nak tanya Dr. Leki, apakah kita baik tak kita melaburkan semua sekali yang kerajaan sediakan untuk kita ni, atau kita tumpukan pada satu-satu pelaburan saja? Kalau ESP. Sebenarnya saya tengah berfikir-fikir sama ada nak buka semua akaun yang kerajaan sediakan ataupun hanya saya tumpu pada yang sedia ada ESP. Kalau saya kalau saya nak buka semua akaun, mungkin kalau kita tengok kita punya dalam isi mungkin dalam sikit saya rasa macam tak ada semangat atau kan. Jadi kalau saya tumpu kepada ESP je, kita nampak peringkat 1,000, 2,000, 10,000. Jadi tak pernah nak ni. Itu satu. Yang keduanya, setiap kali saya cuba menyimpan dalam ESP, pihak bank selalu menasihatkan saya supaya ambil dulu. Kerana lebih ambil tu lebih untung. Sedangkan bagi saya, kalau saya ambil tu, saya takut tak mampu kerana ia terikat tiap-tiap bulan akan dipotong dalam akaun kita. Kalau ESP ni kita rasa kita ada duit, kita akan betul lebih. Kurang. Jadi minta pandangan Dr. Leki dalam hal. Okey, terima kasih Cik Azmi ya. Okey, bila kita membuat penyimpanan ni, sebab tu kalau kita ada konsultan tu lebih baik, kerana objektif kita menyimpan adalah berbeza dengan objektif orang lain, dan setiap orang mempunyai objektif masing-masing. Tahap umur kita, berapa orang anak, apa yang kita nak achieve, apa goal kita. Jadi orang persorangan tidak sama. Sebab itu ada berbagai produk-produk di luar sana di mana objektif kita nak dingamkan dengan produk-produk tersebut. Jadi sebagai langkah utama sebagai pelabur, memanglah kita tidak patut hanya letak di satu tempat sahaja. Memang kita kena mempelbagaikan pelaburan kita. Tetapi untuk mengetahui bagaimana mempelbagaikan itu, kita kena tahu apakah tujuan kita menyimpan, untuk apa, ya. Dan juga jika kita bercakap tentang segitiga penyimpanan dan pelaburan, ya, dia dimulakan dulu dengan apa? Dimulakan dahulu dengan pembelian takaful, di mana itu adalah produk-produk perlindungan. Jika kita tak sihat, jika kita terlalu memerlukan duit yang banyak satu kali nak diperlukan untuk sebab kita tak sihat, tak boleh bekerja, tak mendapat income, kita kena ada takaful itu dahulu, ya. Dan kemudian diikuti oleh menyimpan wang supaya kita mempunyai emergency money, wang emergency, betul. Kemudian diikuti oleh kita mesti mempunyai wang untuk simpanan persaraan, dan atas pada tu barulah kita memikirkan bagaimana untuk mengembangkan duit kita, sama ada melalui amanah saham lagi, atau melalui insurans lagi, atau melalui bursa, atau melalui pembelian hartanah, atau sebagainya yang lain-lain, ya. Dan ada di antara pelaburan kita yang kita nakkan dia mendapat what we call capital gain, iaitu kita ada naik harga dan turun harga, naik harga turun harga, dapat dividen, dapat bonus, dan ada juga produk yang begitu. Jadi kita kena memahamkan untuk apa kita mempunyai produk tersebut. Jadi produk-produk yang sedemikian bagus untuk long term, jangka masa panjang, ya, di mana kita boleh menaikkan lagi keuntungan yang kita akan dapat. Nah, itu dia jawapan saya kepada Encik Azmi. Ya. Baik, pelaburan Islamik yang bagaimana yang dicari oleh Encik Syafiq, Puan Atikah? Okay, because Encik Syafiq kata memang dia looking for Islamic, senang, because Islamic Fund ni invest in the Islamic way. Contohnya? Contohnya yang yang adalah dalam dana kami lah, antara dana kami yang terbaik adalah dana Al-Ihsan. So dana Al-Ihsan ni memang 100% Islamic
punya counters. Dia macam mana? Apa kelebihan dia? Kelebihan dia, okey. Kelebihan dia dari segi syariah lah, because kita ada syariah compliance, syariah advisor. And then dalam Islamic Dana pun macam Cik Syafiq, dia looking for nak letak 5 tahun untuk tengok duitnya berganda. Dalam masa 5 years. Jadi kebanyakan unit-unit amanah ialah bersikap untuk menaikkan lebih kepada unit-unit yang telah tersedia ada apabila kita membeli. Ya, di mana pengurusan itu dilakukan oleh fund manager yang telah bertauliah, ya, yang akan menguruskan dana tersebut. Bagaimana kita nak meyakinkan orang ramai, sebab pelaburan memang banyak keluar, sama ada betul dengan tidak betul. Jadi bagaimana Pak Atikah meyakinkan pelanggan seperti Cik Syafiq ni? Okey, pada mulanya kita kena interview dululah klien kita tu. So kita kena tanya apakah, macam Dr. Niki kata tadi, apakah dia punya sebab-sebab dia untuk melabur, apakah target yang mereka cari. So different berlainan orang, berlainan dia punya impian, matlamat. So kita kena tahu dulu apakah kehendak klien kita tu. Macam Cik Syafiq adalah dia nak tengok duit dia berganda. Contohlah, sebagai contoh, katakan kita melabur RM100, kita nak jadi ganda RM200. So jadi kami macam saya sebagai perunding unit amanah, perunding keuangan, kita akan menyarankan dana yang terbaik untuk dia, untuk dapatkan melihat duitnya berganda dalam masa yang dia hendak. Macam tu. Tapi dalam masa sama kena keluar zakat jugalah, ikut syariah katanya. Yang tu kena keluar jugalah, semua yang kita simpan, duit pelaburan semua memang kita kena bayar zakat untuk dapat lebih berkat. Dan Encik Syafiq sendiri, apabila melabur dalam satu jangka masa yang sejak daripada kecil lagi kan, mula menabung dan melabur, apa kepuasan dan juga dapat dilihat sehingga hari ini walaupun baru saja berusia 27 tahun? Mungkin orang kata kalau menabung ni duit tak pernah cukup. Tapi mungkin satu tahap di mana, contohlah kita katakan 5 tahun lah. Bila kita 5 tahun tu, saya jumpa balik Puan Nika. Dia bagi saya keputusan dia lah. Di situ saya rasa satu kepuasan lah. Sebabnya daripada saya melabur dengan sebanyak wang ni, tiba-tiba datang ni, wow, statement tu kan, wow. So bagi saya itulah kepuasan dia. Ataupun ada matlamat yang tertentu yang membuatkan Cik Syafiq timbul kesedaran untuk melabur, sebab tak semudah itu kita nak jumpa orang yang muda melabur sejak dari muda lagi. Tahun 2008, maknanya 6 tahun 6 tahun yang lalu. Macam mana boleh ada macam perasaan ataupun kesedaran itu? Adakah keluarga pernah susah ke sebelum ini, ataupun ada sebab-sebab lain yang boleh memberi kesedaran tu selain pada ibu? Susah tu keluarga saya pernah lah susah dulu ketika dulu. So cara menabung ni lah yang menyedarkan saya dan keluarga-keluarga saya yang lain, supaya kita jangan lupa sesekali menabung. Dan adalah, kalau kata dah ada satu jumlah wang yang dah terkumpul, so kita kena melabur lah duit tu. Dan juga kita kena jadikan pelaburan ini sebagai suatu perbelanjaan yang normal bagi kita. Contoh memanglah kita nak mendapat satu tabiat itu, antaranya adalah berkawan. Contoh bagi diri saya sendiri adalah kerana ibu saya, nombor satu, kerana dia sentiasa menulis apa yang dia nak belanja. Itu saya nampak dari kecil lagi. Kemudian bila saya bersekolah, saya telah berkawan dengan pelajar-pelajar yang suka menyimpan. Di mana kita ada bank bergerak datang ke hostel, datang ke asrama, di mana kami semua berbaris untuk menyimpan duit. Zaman dulu ada macam gitu. Kemudian letakkan duit RM50 setiap bulan menabung. Itu maknanya kita berkawan dengan mereka yang bagus dan bijak dalam menabung. Kerana tabiat tu kebanyakannya datang daripada pergaulan. Jadi hari ni kalau kita lihat kawan kita kurang nak boleh menabung, jadi kita kalau boleh janganlah mengikuti aktiviti-aktiviti yang membelanjakan duit ke arah yang tidak akan membawa pulangan balik kepada kita di hari hadapan. Yang penting kita kena urus diri kita, kena tahu pengurusan keuangan itu kan. Sebab kita tahu kalau gaji sikit pun tak cukup juga, kalau gaji banyak pun tetap sama juga. Dan saya ada berita baik untuk semua peminat-peminat bijak wang,
ya, saya ada satu seminar, upcoming seminar ya, sebab ramai yang meminta. Jadi saya akan kembalikan seminar ini, iaitu seminar pengenalan kepada pengurusan kewangan secara peribadi. Dan di dalam seminar ini saya akan memberitahu bagaimanakah cara untuk menguruskan gaji anda dan tempat-tempat yang berbeza-beza, seperti tadi ya, apakah yang ada dekat bank, apa yang ada di amanah saham, apa yang ada di berbagai takaful yang kita ada, dan apa yang sebagai seorang pelabur kita perlu tahu ya dalam pengurusan kewangan mereka. Jadi saya akan memberi penerangan yang jelas untuk satu hari. Ianya akan tarikhnya adalah pada 17 Mei 2014 ya, dari 9 pagi hingga 6 petang. Kita akan adakan di Royal Hotel. Perbelanjaan yang kita charge untuk menguruskan kewangan anda ini, belajar bagaimana mengurus ini, hanyalah RM150 seorang, di mana pendaftaran 2 orang hanyalah RM100 seorang. Maknanya bawa 2 orang baru dapat RM100. RM100 seorang. Kena bawa kawan lah. Bawa kawan. Sebab itu kita kata, kalau kita bawa kawan, bila kita balik daripada seminar, kita ada seseorang lagi semangat bersama-sama, saling mengingati. Ya. Dan saya mempunyai pelabur, bekas-bekas pelabur saya yang mana datang ke seminar ini, antara mereka telah memberikan sangat bagus feedback kepada saya. Contohnya baru-baru ini saya berjumpa dengan salah seorang mereka yang datang beberapa tahun sudah ya. Dia telah pandai berniaga, dia telah pandai menyimpan duit, dia berkahwin juga, dia mengumpulkan duit RM40,000 hanya dengan teknik yang saya ajar di dalam kelas ini. Kemudian sekarang mereka tengah menunggu cahaya mata juga. Suaminya telah memperbesarkan lagi perniagaan dan sebagainya, kerana hasil daripada seminar pengurusan kewangan yang saya lakukan beberapa tahun sudah. Jadi dengan itu saya harap semua peminat-peminat pengurusan kewangan bolehlah menyertai sekali lagi ya. Dan juga datang ke seminar ini, dan kontak Cik Syahirah di 010-931-2044. Ini adalah acara untuk satu hari, dan insya-Allah anda akan sangat-sangat mempelajari bagaimana untuk menguruskan kewangan anda. Ya. 010 nombornya ya, 010 sekejap ya, 931-2044. Kita jumpa di sana. Okey, anda jangan lupa bawa kawan untuk dapat harga RM100 untuk seminar keuangan ini bersama dengan Dr. Niki. Kalau pergi seorang RM150. Kalau seorang RM100 ya, seorang ya. Dan makan tengah hari juga disediakan. Kita akan belajar dalam keadaan yang penuh keselesaan ya, dan saya akan betul-betul mengajar anda bagaimanakah untuk mempunyai tabiat menguruskan kewangan anda, insya-Allah. Baik, komen daripada rakan Facebook Muhammad Tarmizi. Salam, syukur, alhamdulillah, jutaan terima kasih Dr. Niki kerana menyedarkan saya mengenai kesihatan kewangan saya. Katanya. Betul. Okey, sekarang ini saya menabung anak-anak saya 1 gram gold bar setiap sebulan demi masa depan mereka kelak. Adakah cara pelaburan saya ini betul? Mohon pendapat. Okey ya. Mungkin kita akan kupaskan lagi dengan tepi inci di dalam seminar saya, dan juga insya-Allah pada minggu hadapan saya akan mengumpaskan pelbagai tempat yang kita boleh buat pelaburan kita. Kaedah Okey. Baik, nampaknya sampai di sini saja mungkin sedikit pesanan Puan Atikah kepada pendengar Radio 24 yang terbuka pintu hatinya untuk melabur terutamanya. Okey, pada pendengar-pendengar radio bernama, so yang mencari-cari tempat pelaburan yang ataupun nasihat keuangan untuk kita kongsikan, so bolehlah menghubungi saya Puan Atikah pada nombor telefon 016-215-2279, dan saya akan membantu pendengar-pendengar untuk memberikan nasihat yang terbaiklah untuk pelaburan Islamik di dalam bank kami. Okey, baik. Dan sedikit Encik Syafiq. Okey, so saya harap semua pendengar bolehlah start untuk menabung dan bijaklah menguruskan wang-wang yang dah dikumpulkan lah. Itu saja. Okey, baik, terima kasih kepada Dr. Niki Syuhada, Encik Terima Syafiq, kasih.
juga Puan Atikah kerana berkongsi satu lagi informasi juga panduan untuk kita terus menabung dan melabur. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang lebih menarik dalam Bijak Wang, Bijaksana Bijak Sini. Terima kasih.